Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syazwani binti Abdul Wahab dan saya akan memulakan pembentangan kami. Sebagai pengenalan, etika merupakan satu perkataan yang tidak lagi asing dalam kebanyakan masyarakat, yang mana menurut Nash 2007, ia merupakan salah satu daripada cabang falsafah yang menumpukan persoalan moral. Moral pula adalah berkaitan dengan tingkah laku manusia. Masalah berkaitan dengan etika adalah sangat penting kerana ia melibatkan masyarakat. Menurut Nasir 2010, di Malaysia, isu mengenai kesalahan etika yang dilakukan oleh profesional banyak diperkatakan, tetapi tidak banyak kajian yang dijalankan untuk mendalami isu tersebut. Seterusnya beralih kepada konsep-konsep. Etika adalah sebagai salah satu cabang falsafah yang berkaitan dengan kebaikan moral, iaitu virtue moral, dan menilai tindakan manusia menurut Karen 2005. Dan menurutnya juga, konsep etika adalah salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan yang betul dan kelakuan yang baik, yang mana tindakan yang betul akan membuahkan kebaikan yang terbaik, manakala tindakan yang tidak bermoral akan mengakibatkan hasil yang sebaliknya. Seterusnya, konsep profesional boleh ditakrifkan sebagai keupayaan dan kecekapan dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab berdasarkan ilmu, latihan dan kepakaran. Manakala bagi etika profesional pula merujuk kepada etika dalam sesuatu profesion atau kerjaya dalam bidang profesional. Manakala menurut Janib Johari 2001 berpendapat bahwa etika profesional merupakan satu alat kawalan sosial terhadap golongan profesional yang membolehkan organisasi dan masyarakat mengawal dan menilai tingkah laku mereka dari masa ke semasa. Yang mana secara ringkasnya, etika profesional adalah sebagai satu panduan yang menentukan kualiti moral, profesional dan nilai. Baiklah, saya akan teruskan dengan Kod Etika Profesional Peguam di Malaysia. Seperti mana yang telah dijelaskan sebelum ini, etika profesional ini merupakan satu garis panduan kepada sesuatu profesion yang mana membantu seseorang individu itu sentiasa beretika dalam menjalankan sesuatu pekerjaan. Tapi dalam konteks bidang pekerjaan peguam di Malaysia, etika profesional ini amat ditekankan dalam kalangan peguam. Hal ini demikian kerana kod etika profesional ini dia bertindak sebagai satu peraturan yang mana semua peguam ni perlu patuhi bagi mengekalkan integriti, kepercayaan klien dan juga bagi mengelakkan diri daripada melakukan sebarang perbuatan yang salah di sisi Akta Profesional Undang-Undang Amalan dan Kesopanan 1978. Akta Profesion Undang-Undang Amalan dan Kesopanan 1978 ini mengandungi 63 kaedah yang mana dijadikan sebagai satu garis panduan ataupun dijadikan sebagai satu kod etika profesional dalam bidang profesion peguam. Akta ini adalah bertujuan untuk peguam ini lebih beretika dan juga lebih profesional dalam menjalankan tugas di dalam mahkamah ataupun di luar sewaktu berurusan dengan klien. Hal ini demikian kerana akta ini dia merangkumi nilai moral dan juga tanggungjawab profesional satu sama lain dan juga terhadap klien serta mahkamah. Contoh kaedah yang dijadikan sebagai kod etika dalam profesional peguam ni adalah seperti peguam bela dan peguam cara ni perlu melakukan pembelaan secara adil dan terhormat. Lepas tu peguam bela dan peguam cara ni dia perlu menghormati mahkamah dan juga perlu berkelakuan jujur, ada tertib dan adil di hadapan mahkamah dan juga peguam bela dan peguam cara yang lain. Terdapat masih banyak kaedah-kaedah ini, tetapi itu antara contoh yang dijadikan sebagai etika profesional dalam peguam. Seperti mana dikatakan, di mana semua peguam ini perlu mematuhi kaedah-kaedah yang ada dalam akta tersebut. Sebab
kalau seorang peguam ini dia melanggar satu atau lebih akta yang telah termaktub dalam Akta Profession Undang-Undang Amalan dan Kesopanan 1978 ini akan dikenakan hukuman. Sebagai contoh, sijil sebagai peguam ni akan ditarik balik oleh Bar Malaysia. Kita lihat satu kes di mana sebagai contoh seorang peguam ni sedang diburu oleh polis kerana terlibat dengan satu kes penipuan dan juga pecah amanah yang memabitkan urusan jual beli hartanah. Jadi dalam contoh ni secara tidak langsung lembaga disiplin Majlis Peguam Malaysia ni akan bertindak dengan menyingkirkan peguam tersebut ataupun menggantungkan peguam tersebut daripada senarai pengamal undang-undang selama 5 tahun ataupun lebih. Okay, baiklah, seterusnya saya akan sambung dalam bahagian badan profesional. Secara ringkasnya, badan profesional boleh didefinisikan sebagai sebuah organisasi dengan anggota yang mempraktikkan profession atau pekerjaan yang mana organisasi ini akan mengawasi pengetahuan, kemahiran, kelakuan dan amalan profesional bagi profession tersebut. Badan profesional bagi peguam adalah Bar Malaysia ataupun Badan Peguam Malaysia. Okay. Bar Malaysia ialah sebuah badan bebas yang ditubuhkan di bawah Ordinan Peguam Bela dan Peguam Cara 1947 yang kemudiannya dimasukkan dan digantikan dengan Akta Profession Undang-Undang 1976. Okay, seperti yang kita dapat lihat dalam slide, gambar itu merupakan Presiden Bar Malaysia yang terkini, iaitu Salim Bashir Bashkara. Bar ini ditubuhkan bertujuan untuk mendukung kedaulatan undang-undang dan perjuangan keadilan serta melindungi kepentingan profession undang-undang dan kepentingan orang ramai. Seterusnya, dari segi keahlian pula, setiap peguam bela dan peguam cara yang telah menghabiskan tempoh latihan yang juga disebut sebagai chambering selama 9 bulan di mana-mana firma guaman secara automatiknya akan menjadi ahli Bar Malaysia selagi mereka masih memegang sijil amalan guaman yang sah. Bagi menguruskan hal ehwal Bar Malaysia dan bagi melaksanakan fungsinya dengan sempurna, satu majlis telah ditubuhkan yang mana majlis ini disebut sebagai Majlis Peguam Malaysia. Okay. Majlis Peguam ataupun Bar Council merupakan satu majlis pentadbiran dan pengurusan serta pelaksanaan fungsi-fungsi Bar Malaysia yang ditubuhkan di bawah Seksyen 46 hingga 47 dalam Akta Profession Undang-Undang 1976. Majlis Peguam ini dianggotai oleh 36 anggota yang dipilih setiap tahun untuk menguruskan urusan dan melaksanakan fungsi-fungsi Bar Malaysia. Selama ini, orang ramai agak keliru dengan istilah Bar Malaysia dan Majlis Peguam. Majlis Peguam sebenarnya adalah badan eksekutif yang menguruskan, mentadbir dan menyelaras serta melaksanakan fungsi-fungsi Bar Malaysia. Tetapi mereka bukanlah satu entiti yang dinamakan Bar Malaysia. Sebaliknya, mereka adalah sebahagian komponen utama dalam Bar Malaysia. Baiklah, antara peranan utama Bar Malaysia adalah untuk menetapkan kod-kod etika yang perlu dipatuhi oleh setiap ahli-ahlinya. Kod-kod etika ini ditetapkan untuk mengelakkan ahli-ahli daripada terlibat atau terjerumus dalam isu-isu yang boleh menyebabkan profession mereka sebagai peguam terjejas. Misalnya seperti isu salah guna kuasa dan sebagainya yang berkaitan dengan etika. Selain itu, dalam organisasi Bar Malaysia juga terdapat banyak lembaga yang ditubuhkan, misalnya Lembaga Tata Tertib Peguam Bela dan Peguam Cara yang bertujuan untuk mengawal tingkah laku ahli. Oleh itu, sekiranya klien mendapati berlakunya salah laku profesional dalam kalangan peguam, mereka boleh membuat aduan melalui lembaga ini dan sekiranya mereka didapati bersalah, maka peguam tersebut akan dikenakan tindakan yang sepatutnya. Seteru itu, tidak dapat dinafikan bahawa Bar Malaysia sememangnya memainkan peranan yang sangat penting dalam aspek etika profesional bagi profesion peguam.
Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Bipiang. Okey, saya Muhammad Izzuddin akan meneruskan pembentangan kami berkenaan dengan pandangan profesional terhadap badan profesional. Okey, seperti yang telah sedia maklum, kami satu kumpulan telah menemubual 2 orang profesional yang bertugas sebagai seorang peguam. Okey, peguam yang pertama adalah lebih dikenali sebagai Cik Hani, merupakan peguam yang baru, peguam muda yang berkhidmat kurang daripada setahun, manakala peguam yang kedua adalah Encik Adli yang boleh ditengok di slide, merupakan peguam yang berpengalaman, bekerja lebih daripada 3 tahun. Okey, menurut beliau, menurut Encik Hani dan juga Encik Adli, badan profesional merupakan satu badan profesional peguam, merupakan satu badan yang mampu membentuk etika profesional yang baik. Okey, di mana mereka mempunyai badan yang sentiasa memantau pergerakan mereka, tingkah laku mereka sewaktu menjalankan tugas. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa panel yang telah ditemubual mempunyai pendapat bahawa mereka sendiri mempunyai badan yang sentiasa mengawasi pergerakan mereka sewaktu mereka melaksanakan tugas. Okey, seterusnya menurut Cik Hani, badan profesional sebagai seorang peguam merupakan badan profesional yang mempunyai garis panduan yang teliti untuk dipatuhi. Okey, seperti yang kita sedia maklum, peguam merupakan satu bidang tugas ataupun satu pekerjaan yang sangat penting yang berpandukan undang-undang negara yang sentiasa bertukar dan perlu dikemaskini dari masa ke semasa. Oleh itu, terdapat satu badan yang sangat-sangat memainkan peranan yang penting dalam menetapkan garis panduan untuk memastikan etika profesional ataupun bidang tugas seorang peguam tu tidak melampaui batas dan tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Okey, manakala menurut Encik Adli pula, badan profesional sebagai seorang peguam merupakan badan profesional yang adil dan saksama. Okey, kenapa dikatakan sebagai satu buah badan yang sangat adil? Okey, badan profesional yang dikendalikan oleh Majlis Guaman Negara atau lebih dikenali sebagai Malaysian Bar merupakan satu badan yang sentiasa terbuka untuk menerima sebarang komen daripada pelanggan yang berkaitan dengan khidmat yang telah diberikan oleh peguam. Okey, peguam akan diberikan surat amarang sekiranya mereka tidak melaksanakan tugas dengan betul. Peguam juga boleh ditarik balik lantikan sebagai seorang peguam sekiranya mereka melakukan sesuatu tindakan yang serius yang melibatkan martabat ataupun privasi seseorang pelanggan tersebut. Jadi, surat amaran dan juga penarikan semula jawatan itu merupakan satu perkara yang diketengahkan untuk memastikan pembentukan seorang peguam, pembentukan etika profesional seorang peguam itu sentiasa terkawal. Okey, dan akhir sekali yang keempat, menurut Cik Hani, badan profesional sebagai seorang peguam ataupun sebagai seorang yang sentiasa membela nasib pelanggan mereka merupakan satu badan yang sangat mesra pelanggan dan mudah bertoleransi dalam kes-kes yang tertentu. Okey, seperti yang kita sedia maklum, sebagai seorang peguam, kita berhadapan dengan pelbagai kes-kes yang sangat unik, yang sangat mencabar. Oleh yang demikian, peguam-peguam yang telah dilantik mempunyai tanggungjawab yang sangat besar untuk mempertahankan pelanggan mereka. Jadi, apa yang telah diketengahkan oleh Malaysian Bar iaitu badan Peguam Malaysia, di mana mereka menitik beratkan perkhidmatan pelanggan, di mana mereka mendahulukan pelanggan sebagai satu titik tolak untuk memastikan pembentukan etika sebagai seorang peguam itu sentiasa terjaga. Seterusnya, okey, kita dapat lihat di slide ini adalah laman web yang telah saya ketengahkan di dalam pembentangan ini yang merujuk kepada Malaysian Bar ataupun Badan Peguam Malaysia. Okey, Badan Peguam Malaysia merupakan satu badan yang bertanggungjawab dalam memantau dan mengawasi setiap gerak-geri peguam-peguam yang ada di Malaysia untuk memastikan mereka sentiasa mematuhi peraturan dan juga garis panduan yang telah disediakan. Okey,
Malaysian Bar juga merupakan satu laman web yang sentiasa terbuka untuk pelanggan memberikan komen dan juga mengadu sebarang ketidakadilan yang diperlakukan oleh peguam untuk memastikan etika profesional seseorang peguam sentiasa terjaga dan untuk memastikan seseorang peguam tersebut tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Okey, jika anda semua dapat lihat di sebelah kanan, terdapat satu kotak yang merujuk kepada Disciplinary Board. Disciplinary Board merupakan satu lembaga tata tertib yang sentiasa mengemaskini, mengeluarkan garis panduan yang perlu dipatuhi oleh peguam-peguam yang ada di Malaysia. Okey, peguam-peguam yang ada di Malaysia mesti mematuhi segala garis panduan yang telah ditetapkan oleh Disciplinary Board untuk mengelakkan daripada berlaku ketidakadilan sewaktu menjalankan tugas. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa pandangan profesional berkaitan dengan badan profesional yang telah mereka ceburi merujuk kepada satu pandangan yang positif di mana mereka menegakkan bidang guaman ataupun menjadi seorang peguam ni perlu mempunyai satu etika profesional yang sangat kuat. Okey, seseorang peguam mesti berlandaskan undang-undang yang betul. Seorang peguam tidak boleh melakukan perkara sesuka hati mereka dalam melaksanakan kerjaya dan juga berkhidmat sebagai seorang peguam. Okey, akhir sekali melalui pembentangan ini saya ingin tekankan bahawa perkhidmatan ataupun profesional sebagai seorang peguam mesti sentiasa bergantung kepada undang-undang dan mesti sentiasa bersifat terbuka untuk menerima teguran daripada masyarakat sekitar untuk membentuk generasi yang lebih peka terhadap peraturan dan juga undang-undang negara yang sentiasa berubah dan undang-undang negara yang sentiasa dikemaskini untuk memastikan generasi yang akan datang sentiasa berfikiran terbuka dan berkembang secara baik. Terima kasih. Analisis pandangan peguam terhadap dilema etika. Situasi yang diberikan adalah seorang peguam telah menjumpai bukti yang menunjukkan anak guamnya bersalah. Dia mempunyai dua pilihan, iaitu menyerahkan bukti tersebut kepada pihak mahkamah ataupun kekal berada di pihak anak guamnya. Responden yang pertama adalah Puan Hani. Menurut beliau, seorang peguam mempunyai satu senarai peraturan yang menyatakan semua perkara berkaitan perundangan. Peraturan ini menjadi panduan wajib dirujuk oleh setiap peguam. Ini menjadikan peraturan tersebut sesuatu yang mandatori. Sekiranya dilanggar oleh peguam, peguam tersebut boleh diambil tindakan. Merujuk kepada situasi dilema yang telah diberikan, menurut responden, terdapat peraturan yang boleh digunakan untuk membuat keputusan. Peraturan tersebut adalah Peraturan 16, iaitu Advocate and Solicitor to uphold interest of client, justice and dignity of profession. Ini bermaksud, peraturan ini menerangkan sebagai seorang peguam, kita ada tugas untuk akur kepada kepentingan pelanggan dan menjaga kepentingan pelanggan tersebut sebaik mungkin. Dalam situasi yang diberikan, ia ada menyatakan tentang menyerahkan bukti kepada pihak mahkamah. Dalam situasi yang diberi ini, kita perlu akur kepada kepentingan pelanggan. Seorang peguam mempunyai pilihan. Merujuk kepada Peraturan 36 yang menyatakan advocate and solicitor to prevent client from wrongful conduct toward court. Berdasarkan kepada Peraturan 36, apabila seorang peguam merasakan anak guamnya bersalah, dia mempunyai hak untuk memberitahu kepada anak guamnya bahawa mereka bersalah dan mengaku kepada pihak mahkamah. Tetapi sekiranya anak guam menolak untuk melakukan sedemikian, sebagai seorang peguam boleh membuat pilihan untuk berhenti mewakili anak guamnya. Bila kita mengaku dalam mahkamah, pihak mahkamah akan rujuk semula sebutan kes dan melihat keadaan kes tersebut. Sekiranya ia kesalahan kali pertama, atau adakah kes tersebut merupakan kes ringan ataupun kes berat. Litigasi boleh berlaku dalam keadaan ini. Secara keseluruhan, Puan Hani berpendapat bahawa tidak beretika seorang peguam itu sekiranya dia meneruskan mewakili anak guamnya walaupun dia sudah tahu anak guamnya bersalah. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang diberikan melalui temu bual bersama Encik Adli.
Menurut beliau, perkara paling utama adalah seorang peguam perlu bertindak dan melakukan yang terbaik untuk anak guamnya. Dalam sebuah kes jenayah yang mengumpulkan semua bukti adalah tugas pendakwa raya. Apabila bukti telah mencukupi, pendakwaan akan dilakukan. Ini bermakna kita sebagai seorang peguam bela hanya akan mendapat maklumat daripada anak guam. Sekiranya kita menjumpai bukti yang menunjukkan anak guam kita bersalah dan kita menyerahkan bukti tersebut kepada pihak mahkamah ataupun pihak polis, tindakan ini dianggap tidak beretika dan telah bercanggah dengan Peraturan 16 yang menyatakan seorang peguam perlu bertindak atas kepentingan pelanggan. Responden telah memberikan pendapat. Mungkin kita sebagai seorang peguam perlu mengetahui yang anak guam kita bersalah. Tapi kita kena ingat bahawa terdapat legal maxim yang menyatakan you are innocent until proven guilty. Ini bermakna sekiranya peguam telah membuat pemikiran yang anak guamnya bersalah, peguam tersebut dianggap tidak mempunyai etika yang profesional. Oleh itu, di dalam situasi yang telah diberikan, Encik Adli memilih untuk kekal berada di pihak anak guamnya kerana berlandaskan kepada Peraturan 16 dan tindakan itu dianggap lebih beretika. Pengukuhan analisis menggunakan teori deontologi. Tindakan yang mematuhi peraturan adalah beretika dan sebaliknya begitu. Alasan etika untuk bertindak adalah harus didorong oleh rasa hormat terhadap undang-undang. Kewajipan sebagai seorang peguam adalah untuk bertindak atas kepentingan pelanggannya dan perkara ini termaktub dalam peraturan. Kekuatan teori deontologi dalam kita memahami lebih mendalam tentang analisis pandangan terhadap situasi dilema adalah untuk melahirkan insan yang patuh dan taat kepada kewajipan, peraturan dan undang-undang. Kita dapat melihat seorang peguam perlu memastikan setiap perlakuan dan tindakan adalah berdasarkan peraturan dan undang-undang kerana ianya merupakan sebuah kewajipan. Selain itu, kekuatan teori ini adalah mewujudkan individu yang bertanggungjawab terhadap dirinya. Setiap keputusan yang dibuat oleh seorang peguam adalah atas dasar kewajipan. Ini bermaksud, peguam perlu memahami keperluan anak guaman yang diwakili dalam membuat keputusan. Sifat ikhlas adalah dasar utama teori ini. Hal ini kerana tanpa kerelaan dan keikhlasan, sesuatu tindakan tiada nilainya. Secara keseluruhannya telah pun dibincangkan berkenaan dengan etika profesional secara umum maupun menjurus kepada profesion peguam, badan-badan profesional bagi profesion peguam, pandangan profesional terhadap badan profesionalnya dan analisis-analisis yang berkaitan dengan topik tersebut. Kesemuanya boleh dilihat sebagai satu sistem yang berkaitan antara satu sama lain dalam menghasilkan dan menjalankan tingkah laku dan kod etika profesional tertentu. Kesimpulannya, etika merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan manusia, yang mana ia dapat membantu dalam membentuk keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Sekian, terima kasih.